Last sekali hamba nak hurau masalah tarik Pak Doa. Hamba mengaji tauhid ni ikut tarik Pak Doa. Pak Doa ni nama dia Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani, dulu mengajar di Mekah. Ramalah Tok Guru Mekah, Tok Guru di pondok di Malaysia khususnya, menjadi anak murid dia, tarik Pak Doa. Dia ada mengarang satu kitab nama dia Baquratul Amani. Tafsiratul Adani. Tafsiratul Adani bi ilhanil Baquratul Amani. Mata tu Baqurah, syarah dia tu Tafsiratul Aman. Pak Doa bawa satu tarik, berbahasa dalam bab sifat kalam ini terbahagi kepada 4. Pertama kala ismi dipanggil. Kala ismi iaitu kala sifat, iaitu kemampuan berkata-kata. Dengan terjemah kemampuan berkata-kata. Hak ni hukum dia qadim, ia tu sifat bagi Allah sebagaimana zat Tuhan qadim, maka sifat yakni kemampuan berkata-kata yang ada pada Allah juga qadim. Hak ni kala ismi ataupun kala sifati ataupun kala zati, jauh belaka tu. Kedua, kala nafsani. Kala nafsani. Kala nafsani ni khilaf ulama. Ada kata ada kata tak ada. Iaitu kala nafsani ni cadangan untuk bercakap. Saat ni kemampuan berkata-kata. Kemampuan berkata-kata. Hak ni qadim, sebagaimana zat Tuhan qadim, kemampuan berkata-kata juga qadim. Sebagaimana, maka cadangan untuk berkata-kata nafsani ni, sebelum kita bercakap mesti ada benda dulu. Kayak kita, kalau kita nak kecek, mesti ada benda dulu kita nak kecek. Dalam diri kita ni, dalam ilmu kita, kalau dalam gabriel kita, mesti ada benda kita nak kecek dulu. Kita tak boleh kecek tanpa benda hok dalam. Maka ada kata nafsani, cadangan untuk bercakap. Ada kata tu qadim juga, cadangan untuk bercakap. Bila kau cadangan untuk Tuhan bercakap macam-macam dengan Nabi dia kau, semua ada dah cadangan dia nak bercakap tu dah. Tu qadim. Ada kata nafsani ni tak ada dah. Tak apalah. Ketiganya, kalam masdari. Kalam masdari ni proses berkata-kata. Proses berkata-kata. Kemampuan berkata-kata lain, proses berkata-kata. Nisbah kepada manusia, proses berkata-kata ni menggerakkan bibir. Waktu bibir suara. Tu proses berkata-kata. Proses berkata-kata bagi Allah Ta'ala menciptakan suara. Menciptakan suara hanya sehingga didengar oleh Nabi Musa AS. Maka menciptakan perkataan itu sehingga didengar oleh Musa dipanggil proses berkata-kata nisbah kepada Allah. Baru hukumnya masdari ni. Kerana kalau nisbah kepada manusia, maka kecek ni ada waktu dia. Bila saya kecek ni, kemampuan berkata-kata ada lama dah di tubuh hamba ni. Tetapi hamba kecek ni ada waktu dia. Maka Tuhan kecek dengan Nabi Musa ada waktu dia. Bila? Ketika Nabi Musa ada. Ketika Nabi Musa tak ada lah terkeceknya. Keempatnya, kala lafzi. Kala lafzi ni perkataan yang keluar daripada proses berkata-kata. Misalnya, kala yang keluar, hamba kecek tu bik suara ni. Maka ni dipanggil kala lafzi. Kala lafzi ini baru hukum dia. Ulama buat khulasahnya, takallama mutakallimu bi kalamihi kalimatin. Takallama mutakallimu bi kalamihi kalimatin. Takallama fi'il. Fi'il ni ada waktu. Bila? Maknanya proses berkata-kata. Takallama ni proses berkata-kata. Bila Nabi Muhammad kecek dengan Nabi Musa ada waktu dia. Mutakallimu ni orang yang bercakap. Ni qadim, itu zat Tuhan. Bi kalamihi ni sifat. Sifat Tuhan. Ni sama qadim. Mutakallim dengan kalam ini sama-sama qadim. Sifat kemampuan berkata-kata dengan zat Tuhan sama-sama qadim. Kalimat ini perkataan ni baru. Ia keluar daripada proses berkata-kata. Takallam, kalimah ini keluar daripada takallam ini. Hukum dia. Maka kalimah-kalimah ni ulama gambarkan seperti Al-Quran sekarang. Tu merupakan perkataan-perkataan Tuhan yang ditulis di dalam satu mazhab. Itulah secara ringkasnya perbahasan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khairan. Alhamdulillahirabbil alamin.